Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahami binti Azni, nombor metrik 051584. Saya akan membentangkan subjek Mabahis As-Sam'iyat kod USI 30903. Saya akan bentang tajuk perkara As-Sam'iyat tentang syurga. Subjek ini diajar oleh pensyarah Dr. Wan Isyamuddin bin Wan Yusof. Syurga dari segi bahasa adalah sebagai sebuah taman yang indah dipenuhi dengan berbagai nikmat keselesaan. Dari segi syarak pula adalah sebagai suatu tempat yang dipenuhi dengan nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh selepas mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Syurga adalah tempat orang yang beriman ketika di akhirat kelak dan tempat nikmat yang abadi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Bayyinah ayat 8 yang bermaksud balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adnin, tempat tinggal yang tetap yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Ciri-ciri orang yang memasuki syurga, Allah menyeru manusia ke Darussalam dan menunjukkan orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang baik al-husna dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Maka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Yunus ayat 25 hingga 26. Gambaran syurga. Syurga yang ada di dalamnya digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku, Allah, telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu balasan syurga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Luas syurga digambarkan seluas langit dan bumi. Seperti diterangkan Al-Quran, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Ada sungai yang air jernih, iaitu airnya selalu dalam keadaan jernih, tidak berubah rasa dan baunya. Ada pula sungai susu kerana airnya terdiri atas air susu yang juga tidak berubah rasanya. Kemudian ada juga sungai Arak Khamar, iaitu airnya terdiri atas khamar yang sangat lazat. Rasanya tidak memabukkan. Seterusnya ada pula sungai madu yang airnya terdiri atas madu yang disaring. Surah Muhammad ayat 15. Perhiasan yang diberikan kepada penghuni syurga terdiri emas, mutiara serta pakaian yang terbuat dari sutera. Surah Al-Fatih ayat 33. Baik sutera yang halus, nipis atau tebal. Surah Ad-Dukhan ayat 53. Mereka tetap tinggal muda dan tidak pernah berubah menjadi tua. Surah Al-Insan ayat 19 hingga 21. Nama-nama syurga dan penghuninya. Yang syurga pertama, syurga Firdaus, iaitu syurga yang tertinggi sekali darjatnya di antara banyak syurga. Syurga ini dicipta oleh Allah dari emas yang merah. Penghuni bagi syurga ini adalah orang yang memelihara amanah dan janjinya, orang yang memelihara salat, orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia, dan orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada isteri-isteri mereka. Yang kedua, syurga Adni. Syurga Adni ini dicipta oleh Allah dari mutiara yang putih. Calon penghuninya adalah orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang sabar kerana mencari keredaan Tuhannya, mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka secara bersembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, dan orang yang benar-benar bertakwa. Syurga yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dicipta oleh Allah dari perak yang putih. Penghuni bagi syurga Naim adalah orang yang beriman dan beramal soleh dan orang yang bertakwa. Syurga yang keempat, syurga Ma'wa.
Syurga ini dicipta oleh Allah dari zamrud yang hijau. Penghuni bagi syurga ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh, dan orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. Syurga yang kelima, syurga Darussalam. Syurga ini dicipta oleh Allah dari yakut yang merah, yakni sejenis permata yang mahal. Kata Darussalam bererti tempat yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan, iaitu di rumah Allah, dan juga merupakan salah satu dari nama-nama Allah 99 itu. Penghuni syurga ini adalah orang yang kuat iman dan Islamnya, dan orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga yang keenam, syurga Darul Muqammah. Dinamakan Darul Muqammah kerana orang-orang yang masuk di dalamnya akan tinggal selama-lamanya dan tidak mati. Calon penghuninya adalah orang yang membuat banyak kebaikan dan sangat jarang berbuat kesalahan. Syurga yang ketujuh, syurga Al-Makamul Amin. Di Makamul Amin penuh dengan kedamaian, jauh dari segala keburukan dan hal-hal yang dibenci. Calon penghuninya adalah dari kalangan orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkat muttaqin, iaitu orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, seperti mana yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 21. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang terdahulu daripada kamu, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Syurga yang ke-8, iaitu syurga Khuldi. Penghuni syurga ini adalah yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka belum-belum hendak mendapatkan ganjaran yang dijanjikan ini dengan membuat amal kebaikan yang dituntut oleh agama dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Nikmat di dalam syurga. Kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga bersifat kekal, tidak pernah habis dan banyaknya tak terhitung. Dari semua kenikmatan tersebut, nikmat yang paling tinggi yang akan dirasakan penghuni syurga ialah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala seperti diterangkan dalam firman-Nya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Nikmatnya hidup di dalam syurga, penghuninya menjadi sibuk untuk menikmati keseronokan dan kelebihan yang menjadi ganjaran kepada mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Yasin ayat 55 hingga 58, sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada dalam keadaan sibuk, mereka menikmati kesenangan. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berbaring di atas pelamin. Mereka beroleh dalam syurga itu berbagai jenis buah-buahan dan mereka beroleh apa saja yang mereka kehendaki. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan yang Maha Mengasihani. Cuaca di syurga amatlah nyaman, tenang, tidak panas membakar dan tidak pula sejuk menggigil. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, di sana mereka duduk bersandar di atas pelamin-pelamin yang berhias. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari dan tidak juga merasa dingin yang berlebihan. Surah Al-Insan ayat 13. Dianugerahkan pula bidadari-bidadari buat kaum lelaki yang telah dijanjikan hasil di syurga. Kesimpulan, ketahuilah bahawa kedudukan paling mulia di syurga ialah menemani Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mestilah berlumba-lumba dalam mengerjakan amal-amal baik untuk mendapat keampunan dari Allah dan mendapat syurga yang seluas langit dan bumi. Ingin memasuki syurga bukannya percuma. Ia memerlukan kepatuhan diri pada syarat-syarat yang diletakkannya. Itu saja yang saya boleh sampaikan tentang perkara samiyat tentang syurga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.